بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك ثقلين فإن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Alif Lam Mim. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala, taatlah kamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang memegang autoriti di kalangan kamu. Dan maka kiranya jika kamu berselisih pendapat dalam satu-satu perkara, kembalilah kamu kepada Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebaik-baik tindakan pada akhirnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Maka jika kamu berpegang dengan kedua-dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah dua perkara tersebut adalah, yang pertamanya ialah Al-Quran dan yang kedua ialah As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada malam ini anda diminta untuk menggantikan pengkuliah asal yang tidak dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Maka sekadar perkongsian yang boleh dibawa bersama pada malam ini untuk kita bermuhasabah seketika dalam dalil-dalil yang dibawa dalam mukaddimah sebentar tadi, iaitulah merujuk dua dalil yang pertama daripada Al-Quran dan dalil yang ketiga adalah daripada As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dalam dalil yang pertama yang dipetik daripada surah Al-Baqarah, yang boleh kita lihat kedudukannya di sebelah suratul Fatihah sebagaimana susunan mengikut resam Usmani, iaitulah Allah Ta'ala berpesan kepada kita dengan membuka kata-kata yang pertamanya ialah dengan perkataan Alif Lam Mim,
yang mana ianya merupakan rahsia Allah Ta'ala dalam memberi maksud yang sebenar tentang apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Alif Lam Mim. Sebagaimana yang kita dapat lihat juga contoh yang lain, perkataan Taha atau Yasin atau Hamim atau Tasin atau Tasimin dan sebagainya, ianya merupakan rahsia Allah Ta'ala yang tidak dapat kita terpaksa akur, walaupun kita setinggi mana ilmu yang kita belajar dari mana-mana tempat sekalipun, tetapi ianya merupakan rahsia Allah Ta'ala yang tidak dapat dirungkai maksudnya oleh akal manusia. Tinggal lagi ialah dalam keadaan sedemikian, oleh sebab ianya merupakan maksud yang bahkan tidak disebut oleh Nabi SAW, maka kita biarkan ianya berada dalam keadaan sedemikian. Yang kedua, dalam ayat yang seterusnya Allah Ta'ala menyebut Zalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dengan merujuk kepada ayat ini, secara umumnya ulama usul fiqh mengatakan bahawa Al-Quran bukan merupakan dokumen biasa ataupun catatan-catatan biasa ataupun apa yang disebut sebagai kod undang-undang sebagaimana yang ada dalam sebagai contoh perlembagaan Madinah atau dalam negara kita Malaysia adanya perlembagaan persekutuan dan sebagainya. Tetapi Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut sebagai hudan lil muttaqin. Salah satunya adalah menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Hakikatnya banyak sekali sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran ini. Sebagai contoh, dalam ayat yang lain disebut sebagai wasyifa'un lima fis sudur, yang bermaksud ubat ataupun yang disebut sebagai penawar kepada penyakit-penyakit hati, juga melalui Al-Quran, ataupun disebut sebagai punca ataupun hidayah daripada Allah Ta'ala, juga daripada Al-Quran. Sebab itu bila sentiasa orang Islam berpegang bahkan membaca Al-Quran, bahkan beramal dengan Al-Quran, maka ia ataupun dia akan mendapat senang, dia akan mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Juga Al-Quran disebut sebagai nur atau cahaya, dan banyak lagi yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan merujuk kepada sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran. Tetapi pada malam ini sekadar ringkas yang nak dibawa bersama ialah bagaimana Allah Ta'ala menyebut Al-Quran ini adalah sebagai huda, iaitulah sebagai petunjuk. Orang putih sebut sebagai guidance kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab itu mafhumul mukhalafah, maksud tersirat daripada ayat ini adalah bagaimana bila mana orang-orang itu tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka secara tersirat Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk kepada kehidupannya. Sesuatu yang bagaimana kalau kita mengaji lebih mendalam dalam ilmu usul fiqh, mengatakan bahawa ada ayat-ayat Al-Quran yang boleh difahami secara mafhumul muwafaqah, ataupun dalam bahasa Melayu yang disebut sebagai apa sahaja yang disebut maka begitulah pemahaman kita. Adapun mafhumul mukhalafah ialah adapun apa sahaja yang disebut bermaksud bahawa ia memberikan juga maksud tersirat yang lain, yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hudan lil muttaqin, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang kita bacakan daripada permulaan kuliah kita yang pertama ialah Al-Quran ini adalah sebagai huda,
iaitulah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua pula, iaitulah Allah Ta'ala menyebut tentang apa yang dimaksudkan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang berautoriti di kalangan kamu ataupun orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Dan fa in tanaza'tum, maka sekiranya kamu berselisihan pendapat dalam sesuatu perkara, hendaklah kamu kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya benar kamu beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah yang terbaik pada akhirnya. Dalam ayat yang kedua ini menceritakan kepada kita yang dipetik daripada surah An-Nisa. Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan yang terutamanya adalah ya ayyuhalladzina aman, iaitulah dimulakan dengan ayat wahai orang-orang yang beriman, yang mana Allah Ta'ala berpesan ati'ullah wa ati'ur rasul, yang mana perkataan ati'u ini disebut secara berulang, ataupun disebut perkataan ati'u ini selepasnya ada perkataan Allah dan selepasnya ada perkataan Rasul. Kemudiannya pada perkataan wa ulil amri minkum tidak ada perkataan ati'u. Kalau kita mengaji dengan lebih mendalam dalam disiplin bagaimana untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ini, ianya bukan saja-saja diletakkan sedemikian, tetapi ada maksud, iaitulah Allah Ta'ala mengajar kepada kita ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketaatan secara mutlak, ataupun ketaatan yang tidak bersyarat, ataupun orang putih sebut absolute obedience, ya. Kemudiannya ketaatan kepada orang-orang yang ada autoriti di kalangan kamu ataupun orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu adalah ketaatan yang muqayyad, iaitulah ketaatan yang terikat. Maksudnya binding obedience. Kalau orang putih sebut ketaatan yang terikat ini, dalam erti kata yang lain, ialah ketaatan yang selagi mana dan selama mana kamu tidak disuruh untuk melakukan dosa, mungkar dan maksiat, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, pada mana ketaatan kepada makhluk tersebut ianya merupakan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kita memahami ayat ini dengan lebih mendalam, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, sebab itu dikepilkan sekali dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan pada rujukan yang ketiga tadi, inni tarikun saqalain, sesungguhnya aku meninggalkan kamu ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah dengan dua perkara yang disebut dengan perkataan saqalain. Sebenarnya banyak versi hadis yang menyebut dalam erti kata merujuk kepada hadis ini. Ada yang mengatakan, ada yang meriwayatkan dalam versi taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara. Cuma kenapa disebut hadis yang pertama tadi saqalain? Kerana ianya bermaksud sesuatu yang berat untuk ditanggung oleh kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berbanding dengan hanya menyebut perkataan amrain. Boleh jadi kita berasa ringan, dua perkara kita tak berasa berat, tapi bila disebut perkataan saqalain, dua perkara yang memberat, iaitulah yang memberatkan, iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, jika kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah disebut yang pertamanya kitabullah, iaitu Al-Quran,
dan yang kedua disebut wasunnati, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama kita pergi kepada Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa berasal daripada perkataan qara'a yaqra'u qira'atan, yang bermaksud sesuatu yang dibaca, Al-Quran. Sebab itu bila kita tidak membaca Al-Quran ni, maka kita kena termenung sekejap. Adakah kita sudah memenuhi maksud sebenar Al-Quran? Itu dari segi bahasa, ya. Dari segi yang disebut sebagai istilah, ya, tadi apa yang dimaksudkan dari segi orang putih kata literal. Kalau dari segi istilah, orang putih kata dari segi teknikal. Al-Quran adalah satu ataupun apa yang disebut sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Yang mana kalau kita lihat kepada maksud teknikal Al-Quran ini, ianya berbeza dengan penurunan kitab kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Kerana kitab Zabur yang turun pada Nabi Dawud alaihi salam, kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihi salam, kesemua ketiga-tiga kitab ini turun secara sekaligus. Tetapi Al-Quran tidak sedemikian. Ianya turun secara beransur-ansur. Dan kenapa ianya diturunkan secara beransur-ansur? Dalam satu ayat yang boleh dirujuk daripada Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan bahawa kadzalika linusabbita bihi fuadak. Yang demikian itu adalah untuk menetapkan hati kamu kepada isi kandungan Al-Quran. Sebab itu ianya turun beransur-ansur, tidak secara sekaligus, tetapi mengambil masa bertahun-tahun lamanya. Yang mana ianya berbeza dengan ketiga-tiga kitab yang kita sebutkan sebentar tadi. Kerana bila mana ketiga-tiga kitab yang disebutkan sebentar tadi turun secara sekaligus, ianya mendapat penentangan yang cukup hebat daripada umat-umat Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang kita sebutkan sebentar. Tetapi Al-Quran tidak diturunkan secara sedemikian. Ianya diturunkan beransur-ansur. Itu pun masih kita dapat lihat penentangan kepada Al-Quran. Zaman kita sekarang pun masih berlaku dengan begitu hebat. Maknanya tidak ada beza seakan-akan dapat kita lihat. Walaupun kitab Samawi ini turun secara sekaligus atau kitab Samawi ini turun secara beransur-ansur, ia tetap mendapat penentangan daripada manusia. Kenapa? Kerana kitab Samawi ini salah satu sebabnya adalah mengajar kepada kita untuk melumpuhkan hawa nafsu. Sedangkan sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu ni sesuatu yang sedap untuk kita kecapi. Hawa nafsu kepada perempuan, hawa nafsu kepada harta, hawa nafsu kepada kesenangan, sehingga lupa untuk berjuang dengan Islam dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita lihat dalam Al-Quran ini ada pelbagai versi ayat. Sebahagian menceritakan tentang hukum hakam, sebahagian menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu, sebahagian cerita tentang apa yang dimaksudkan sebagai bagaimana untuk menghubungkan antara manusia dengan Allah, bagaimana untuk menghubungkan manusia dengan manusia. Baik. Bahkan Al-Quran ini yang dikatakan ada dalam lebih kurang 6,235 ayat, hanya 1/10 daripada ayat-ayat Al-Quran ini yang berkaitan dengan undang-undang dan fiqh. Ya, maknanya kalau kita bahagikan daripada 6,235 ayat, hanya 1/10 daripada ayat-ayat ini berkaitan dengan undang-undang dan hukum fiqh. Yang mana antara yang berkaitan dengan undang-undang dan hukum fiqh adalah sebagaimana dalam isu yang tempoh hari sekejap bising, iaitulah berkaitan dengan hukum hudud. Ya.
Sebahagiannya ataupun 9/10 daripada ayat-ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran cerita tentang pelbagai versi, ya, sama ada ia berkaitan dengan sivil, ekonomi, politik, sosial, kekeluargaan dan sebagainya. Yang mana kalau kita lihat secara lebih lanjut, sebagai contoh, bila mana Al-Quran menyebut secara majoritinya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini, kalau boleh kita lihat, ianya disebut secara umum. Sedikit sekali dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran disebut secara khusus, ya, sedikit sekali. Yang kita mengaji sebelum daripada ini dalam kuliah tetap itu, ayat-ayat Al-Quran cerita tentang cerita masa depan, ya, itu sebahagian juga, ya, perincian yang ada dalam ayat Al-Quran. Baik, yang mana kalau kita lihat dengan lebih lanjut, sebab itu Al-Quran itu memerlukan kepada hadis Nabi SAW yang akan kita pergi sekejap lagi. Baik, sebelum daripada itu kita sebut di sini bahawa Al-Quran ini antara pembahagian ayat yang ada di dalamnya adalah berkaitan dengan akidah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Baik, ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah cerita tentang kewajipan beriman dengan Allah dan Rasul, dengan malaikat, dengan kitab dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau boleh kita lihat dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala menyebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, ila akhir, sampai akhir. Yang mana dalam ayat ini menceritakan yang penting alladzina yu'minuna bil ghaib, itu yang penting, iaitulah orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Dan sesuatu yang gaib ni yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar, ya, iaitulah sebagai contohnya Tuhan kita sendiri, Allah Ta'ala, yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Kita tidak boleh gambarkan dengan lukisan, apatah lagi nak buat patung dan sebagainya, ya. Tetapi Islam mengajar berimanlah dengan yang gaib, termasuk malaikat, termasuk beriman dengan kewujudan syurga dan neraka dan sebagainya. Baik, maknanya dalam ayat-ayat Al-Quran sebahagiannya cerita tentang akidah, ya, iman dengan Allah, Rasul dan sebagainya. Sebahagian ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran cerita tentang apa yang disebutkan sebagai hukum hakam akhlak, ya. Sebab itu dapat kita lihat sebahagian daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran menceritakan tentang sifat Nabi SAW dalam berhadapan dengan orang-orang kafir. Sebagai contoh, ya, bahkan dirakamkan dalam satu ayat Allah Ta'ala menyebut wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad SAW mempunyai akhlak yang cukup mulia, ya. Sebab itu bila kita mengaji tentang tajuk akhlak sebagai contoh, ia merupakan salah satu daripada cabang yang diajar dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak boleh kita kesampingkan. Sebagai contoh, kita kata nak pegang Al-Quran, nak pegang As-Sunnah atau nak berjuang tapi kita lupa akhlak, maka ianya telah mensekularkan, kalau boleh digunakan ayat itu, kerana dalam Al-Quran mengajar kepada kita tentang akhlak. Baik, kemudiannya dalam Al-Quran juga sebahagian ayat-ayatnya mengajar kepada kita tentang hukum muamalah. Tentang hukum muamalah ini secara terperincinya ia bermaksud hubung kait antara manusia dengan manusia. Sebagai contoh yang kita sebutkan tadi, hubungan sivil, ya, civil society, masyarakat sivil, hubungan ekonomi, hubungan politik, ya, dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum hakam muamalah juga disebut dalam Al-Quran. Cuma sesuatu yang menarik adalah dalam Al-Quran sedikit sekali disebutkan perincian-perincian dan banyak sekali disebutkan tentang prinsip-prinsip umum. Apakah maksudnya? Maksudnya di sini adalah untuk memberikan kepada manusia sesuatu yang kita boleh gunakan akal dalam kita meletakkan Al-Quran dalam kehidupan seharian semalaman kita. Sebab itu dengan hujah ini boleh dikatakan ataupun ahli ulama mengatakan
bahawa Al-Quran sudah tentu sesuatu yang bersesuaian sampai ke akhir zaman. Kerana walaupun ianya turun dalam lebih kurang 1400 tahun lebih tempoh lamanya, tetapi dengan Al-Quran yang banyak sekali menceritakan tentang prinsip-prinsip umum, yang mana kita manusia sudah tentu secara autoritinya adalah alim ulama, boleh mentafsirkan Al-Quran mengikut kesesuaian semasa, tetapi mesti tidak bersalahan dengan hukum hakam yang telah digariskan dalam syariat. Maksudnya macam mana? Sekejap lagi kita akan pergi. Cuma yang pertamanya, sesuatu yang kita kena hadam dalam pemikiran kita adalah sikit sekali ayat-ayat yang disebut dalam Al-Quran secara terperinci adalah antaranya ialah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam pusaka. Disebut secara khusus, ya, falidzakari mislu hadzil unsayain. Disebut secara khusus 1/3, 1/2, 1/3 dan sebagainya, yang mana ianya tidak akan berubah sampai ke hari kiamat. Pertama. Yang kedua, hukum hakam yang berkaitan dengan jenayah hudud, ya, jenayah ta'zir, sesuatu yang Allah Ta'ala tidak sebut secara khusus, ya, tetapi jenayah hudud yang menjadi isu yang besar dalam negara kita tempoh hari disebut secara khusus, ya. Sebagai contoh, bila mana seseorang itu berzina belum pernah berkahwin, hukumnya adalah 100 kali sebatang. Ianya sesuatu yang tidak boleh diubah, ya, sama ada nak pergi ke 101 atau 99 sebatang, tidak boleh berubah. Yang boleh berubahnya adalah yang bukan boleh berubah, maknanya yang terbuka kepada interpretasi alim ulama adalah bagaimana nak menghukum seseorang itu. Nak guna rotan ni rotan macam mana, ya, rotan buluh ke, rotan buluh ayam ke, macam mana, itu yang memerlukan kepada interpretasi yang mesti juga diterjemahkan dalam kerangka yang diajar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam kita menyebut tentang prinsip-prinsip umum yang mana Al-Quran ajar kepada kita, yang disebutkan tadi manusia sampai ke hari kiamat boleh melakukan apa yang disebut sebagai pembaharuan dalam pemahaman, ya, tentang isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh, dalam ayat yang berkaitan dengan jual beli, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba, Allah Ta'ala sebut secara umum dan telah dihalal, dan yang Allah Ta'ala telah halalkan adalah jual beli, dan yang Allah Ta'ala telah haramkan adalah riba. Jual beli ini sesuatu yang membawa maksud atau prinsip umum. Dulu tidak ada, sebagai contoh dalam sistem perbankan, ya, apa yang disebut sebagai sistem mutarabah, sistem bai' bisamanin ajil, ya, ataupun sistem yang murabahah, ya, sistem-sistem yang sekarang ini telah diperkenalkan dalam negara kita Malaysia, kalau kira tidak disebut secara terperinci dalam Al-Quran, tetapi nak sebut bahawa buatlah apa saja yang berkaitan dengan transaksi jual beli, asalkan ia memenuhi sifat-sifat jual beli yang ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi, maka ia boleh jadi halal, ya, tidak disebut secara khusus. Adapun riba juga sedemikian, ya, wa harrama riba, dan Allah Ta'ala telah mengharamkan riba. Riba dalam apa jua bentuk sekalipun, asalkan ia memenuhi ciri-ciri ataupun orang putih sebut prerequisite kepada riba ini, maka ia akan menjadi haram. Sebab itu kita sebut sampai ke hari kiamat dalam bab muamalah ini, ianya boleh ditafsirkan mengikut kesesuaian masa, keadaan, tempat dan sebagainya, tetapi mesti dalam kerangka yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kalau tak nampak ataupun kita pergi dengan lebih lanjut dalam ayat yang berkaitan dengan mesyuarat, Allah Ta'ala menganjurkan wasyawirhum fil amr, ataupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut wa amruhum syura bainahum. Allah Ta'ala mengajar kepada kita untuk sebelum memutuskan satu-satu perkara kena bermesyuarat terlebih dahulu, ya, sama ada mesyuarat dalam keluarga, mesyuarat di tempat kerja, mesyuarat parti, mesyuarat itu ini dan sebagainya.
Al-Quran mengajar kepada kita perlunya sebelum diputuskan satu-satu perkara ialah untuk bermesyuarat. Kenapa perlu bermesyuarat? Tujuannya adalah supaya di sana apa yang disebut sebagai asas-asas keadilan itu terjaga. Kerana bila bermesyuarat, orang itu boleh menyuarakan ya apa-apa yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing dan sebagainya. Tetapi Al-Quran tidak ajar kepada kita bermesyuarat ni macam mana, berapa ramai ahli yang perlu ada dalam mesyuarat. Ya, ada, sebab itu kita lihat ada yang mesyuarat ni cukup 3 orang, ada yang mesyuarat ni cukup 5 orang, ada yang mesyuarat ni cukup 7 orang. Ya, yang pentingnya adalah sebelum buat satu-satu keputusan mesti ada mesyuarat, kerana dengan adanya mesyuarat itu Islam mengajar kepada kita mabda'ul adalah, iaitulah prinsip-prinsip keadilan. Asalkan ianya terjaga, maka terpulang nak mesyuarat cara mana. Ya, sebab itu kita lihat mesyuarat Nabi SAW ni sentiasa berbeza-beza. Bahkan sahabat-sahabat ridwanullah ta'ala alaihim sentiasa berbeza-beza. Kita ambil contoh dalam pemilihan 4 orang khulafaur rasyidin, pemilihan Abu Bakar As-Siddiq, pemilihan Umar Al-Khattab, pemilihan Uthman ibn Affan, pemilihan Ali ibn Abi Talib ridwanullah ta'ala alaihim. Semuanya melalui proses mesyuarat, tetapi semuanya melalui proses mesyuarat yang berbeza-beza. Ya, sebab itu ini yang dimaksudkan sebagai Al-Quran mengajar kepada kita tentang banyak sekali prinsip-prinsip umum. Tinggal lagi adalah apa yang disebut sebagai perincian-perincian yang sedikit ada dalam Al-Quran itu juga disebut dalam erti kata yang lain. Bila kita memahami sedemikian, maka begitulah Al-Quran itu tidak ada alasan untuk manusia menolak atas sebab ia ketinggalan zaman. Sebab itu kalau kita ambil sikit masa lagi yang disebut dalam ayat yang kedua yang disebut dalam muqaddimah sebentar tadi, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada rasul. Taatlah kepada rasul ini dalam erti kata yang lain ialah merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat ya, ketaatan ini dalam ketaatan yang berbentuk ibadah. Adapun ketaatan yang berbentuk jibliyah, ketaatan yang sunnah yang berbentuk jibliyah. Sunnah ni terbagi pada 3 lah, senang kata. Ya, perincian yang lebih lanjut. Sebenarnya kalau kita pergi sebelum daripada itu, sunnah ni ada 3, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah amaliyah. Ya, sunnah taqririyah. Sunnah Nabi SAW ni bila kita sebut sunnah terbahagi pada 3. Kata-kata, perbuatan, sesuatu yang Nabi tak buat, Nabi tak sebut, tapi Nabi sahkan. Itu sunnah. Tapi kalau kita pergi dengan lebih mendalam sedikit, kerana nanti ada orang kata, kalau betul ikut sunnah Nabi, kenapa tak datang ke Masjid Rahimah nak unta? Letih ya? Letih ya? Sebab itu perincian yang lebih lanjut adalah sunnah itu ketaatan kepada sunnah, ketaatan dalam sunnah yang disebut sebagai ibadah. Adapun sunnah jibliyah, sunnah jibliyah ini sunnah budaya. Ya, budaya Nabi SAW memakai jubah. Ya, kebiasaan ya, jubah ni pakaian budaya orang Arab. Sebab tu kita tengok bila mana dalam satu-satu pernah bola sepak pun dia pergi ke stadium pakai jubah. Kita kalau pakai jubah cover pergi masjid. Ya, cover dia siap pakai apa nak sebut ni ya, semutar ke apa. Ya, tengok bola sebab budaya. Ya, baik. Adapun sunnah jibliyah ni juga cara Nabi makan apa, Nabi minum apa. Ya, kalau betul kita kata ni ke sunnah, cara pemahaman kita secara bahasa, tak boleh makan chicken chop lah. Sebagai contoh. Ya, ataupun tak boleh makan ikan siakap steam lah. Sebagai contoh. Ya, sebab tu kita kena faham. Sunnah jibliyah tak apa, tak ikut, tak ada masalah. Ya, maknanya kita masuk stadium tak pakai jubah, kita pakai baju jersey, tak ada masalah. Ya. Sunnah yang ketiga tadi kita sebut sunnah ibadah, sunnah jibliyah. Sunnah yang ketiga sunnah khasasiyah. Sunnah khasasiyah ataupun yang disebut sebagai khasais Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi SAW puasa 2 hari berturut-turut tak ada masalah. Boleh tak berbuka. Ini sebab ia disebut sebagai khasais Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh. Ya, kita ke mana pun mesti kena buka puasa bila masuk waktu maghrib. Contoh yang lain, Nabi SAW bernikah
yang kita faham, yang kita maklum adalah berpoligami, dan jumlah isteri baginda SAW adalah 12 orang, dan pernah satu-satu masa lebih pada 4 orang dalam satu-satu masa, pernah, ya. Ia disebut sebagai khasa'is Rasul SAW, ya. Tapi kita tak boleh, kita selaku umatnya kok mana satu-satu masa pun 4 orang, walaupun kira-kira jumlah isteri aku 12 juga, contoh. Kok mana pun, contoh bila kira-kira 12 orang semuanya, tapi mesti ianya dalam satu-satu masa 4 orang saja. Kalau nak kahwin yang kelima ni kena cerai salah satu, begitu. Tapi Nabi SAW tidak, ia disebut khasa'is. Dan antara khasa'is Nabi SAW juga adalah qiyamul lail, wajib, ya. Maknanya kita tidak wajib, ya. Nabi SAW adalah wajib. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa as-sunnah ni seakan-akan menggambarkan kepada kita Al-Quran sesuatu yang tidak lengkap? Jawabnya bukan begitu, ya. Dalam Al-Quran disebut dalam satu ayat, ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak tinggalkan, ya Allah Ta'ala, dalam satu kitab sesuatu yang tertinggal. Tidak, ianya Al-Quran ini diturunkan secara lengkap kepada seluruh umat Nabi SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tetapi kenapa kita lihat kalau tak ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah? Ianya bukan bermaksud Al-Quran itu tidak lengkap, ianya bermaksud bahawa Al-Quran itu betul-betul bersesuaian dengan kehidupan kita dalam erti masa, ianya berubah mengikut keadaan masa dan tempat, ya. Sebagai contoh, kalau kita lihat bagaimana dalam Al-Quran itu tidak menyebut kena buat traffic light, ya. Dulu mana ada traffic light, sekarang ni tiba-tiba ada. Kalau kita kata tak boleh, kena betul-betul ikut Al-Quran, tak boleh ikut As-Sunnah pun, tiba-tiba kita kata dah mu ni buat apa berhenti di traffic light, ya. Kerana dalam Al-Quran ajar prinsip-prinsip muamalah sesama manusia tadi. Buatlah apa saja asalkan ia memenuhi kepentingan, ya, apa yang disebut sebagai masyarakat setempat, asalkan ia tidak memperjudiskan hak dan tanggungjawab, ianya berunsurkan keadilan dan sebagainya. Prinsip-prinsip asas yang Islam letak. Tiba-tiba kita kata kerana ramainya hidup manusia sekarang ni, ramai sangat orang pakai kereta dan sebagainya, maka nak buat lampu isyarat, tak ada masalah. Ianya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kerana kaedah fiqh menyebut al-aslu fil asya'i ibahah illa wujudad dalil ala adamin ibahati. Dalam bab muamalah, urusan sesama manusia, buatlah apa saja, sesuatu itu adalah sesuatu yang harus, melainkan ada dalil yang mengatakan ianya adalah haram. Kecualilah dalam Al-Quran atau As-Sunnah kata buat lampu isyarat ini haram, maka tak boleh buat, ya. Sebab itu sunnah ini datang, ya, sama ada dengan sunnah perbuatan atau sunnah kata-kata, atau sunnah yang Nabi SAW tidak buat atau tidak kata, tapi benarkan ianya untuk menterjemahkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Dalam erti kata lain, kemuncaknya untuk mengatakan kepada kita, walaupun Al-Quran ini turun daripada Tuhan kita Allah Ta'ala, ya, kepada kita manusia, dalam kita ni datang dalam bentuk yang berbeza, form kita, bentuk kita ni berbeza, sesuatu yang boleh dilihat dan sebagainya. Ia menjadi bukti bahawa Al-Quran itu sesuai untuk diaplikasikan dalam aspek seluruh segmen kehidupan manusia. Kalaulah Al-Quran ini turun menyebut satu persatu tanpa manusia boleh takwil walau sedikit, ataupun manusia boleh tafsir dengan interpret dengan lebih lanjut walau sedikit, maka ia menggambarkan seakan-akan Al-Quran itu berlaku zalim kepada manusia. Akhir sekali, wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita bila mana diwafatkan oleh Allah Ta'ala bukannya harta benda yang berbentuk emas, ataupun harta benda yang berbentuk materialistik, tetapi Nabi SAW atas sifat baginda sebagai seorang rasul, seorang imam, seorang pemimpin politik,
dan sebagainya, meninggalkan kepada kita sesuatu yang akan menyelamatkan kita sejahtera dunia dan akhirat, iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perlu kita mengambil hadis ini dalam erti kata kita berpegang dengan bersungguh-sungguh. Fa in tamassaktum bihima, disebut maka jika kamu berpegang dengan Al-Quran, iaitulah keseluruhan isi kandungan Al-Quran, dan kamu berpegang kepada As-Sunnah yang mana ianya mentafsirkan apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran itu, ya, yang mana ianya mesti ditafsirkan dalam erti kata tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam syariat Islam, maka insya-Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekadar itulah setakat yang boleh dikongsikan ya, bersama secara ringkas ya, pada malam ini. Moga-moga apa yang disampaikan boleh memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita untuk kita sama-sama beramal dengannya, dan untuk kita turut sama-sama menyampaikan kepada orang-orang yang tidak bersama dengan kita pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صف. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawu antadilu, penuh dan betulkan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis salat. Sesungguhnya kesempurnaan saf merupakan sebahagian daripada kesempurnaan salat. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Billahi ta'ala salli fadlan insya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanifan muslim. Inna salati la sharika la sharika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله